Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian bulanan kita, yang mana kita memilih untuk membicarakan kisah-kisah tertentu yang terdapat dalam hadis baginda Nabi SAW yang boleh kita pedomankan. Jadi pada malam ni saya nak memilih satu kisah, kisah dan juga pengajaran lah, bukan kisah sajalah. Kisah tentang bagaimana seorang wanita mencuri. Saya ada janji bulan lepas seorang wanita mencuri dalam kalangan orang kayangan. Maka apa jadi? Kita nak cerita yang tu pada malam ni. Hadis ni dalam saya punya simpanan ini dia riwayat Bukhari. Namun terdapat juga hadis yang sama dalam riwayat Muslim, juga terdapat di dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad riwayat daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, terus daripada kisah itu. Dia kalau daripada hadis Bukhari ini, jalur itu sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga dalam Sunan Nasa'i juga ada. Itu riwayat daripada Muhammad bin Abu Bakar, seingat saya. Dan ada banyak riwayat lah. Cuma yang kita nak pakai malam ni riwayat Bukhari. Dan saya akan petik-petik lah riwayat yang lain. Cerita yang sama aja, cuma kaedah penceritaan itu yang berbeza-beza. Ingat saya pernah ceritakan sebelum ni, bagi yang catat, kaedah periwayatan hadis ada dua. Satu riwayah bil lafzi, riwayat dengan lafaz. Sebiji-sebiji dengan lafaz sebagaimana Nabi sebut, lagu itulah turun sampai kepada kita hari ni. Tapi tak banyak. Kebanyakan hadis riwayat bi makna. Maksudnya dengan kefahaman perawi. Jadi itu yang menyebabkan jalur riwayat jadi banyak dan kita dengar lagu berbeza-beza ayat dia. Tapi kok mana pun membawa kepada cerita yang sama. Okey, tuan-tuan. Riwayat bil lafaz ini, riwayat dengan lafaz ini kebanyakannya hadis-hadis yang berkisar dengan doa yang kita tak boleh tukar lah. Maksudnya lafaz yang sama. Tetapi yang berkisar dengan cerita ataupun penceritaan semula, bukan kita paraphrasing, dia cerita balik. Yalah, kaedah penceritaan perawi itu berbeza-beza. Baik. Jadi kita nak cerita terus. Pasal panjang juga malam ni. Hadis ni pendek tapi jalan cerita dia panjang. Boleh tuan? Baik. Anna Quraisyan ahammahum. Ini hadis ni daripada Aisyah Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, anna Quraisyan ahammahum sya'nu al-mar'ati makhzumiyah allati saraqat. Satu ketika tu penduduk Quraisy, Siti Aisyah cerita, satu ketika anna Quraisyan ahammahum, mereka rasa macam susah hati, berat ataupun prihatin, ataupun dia rasa concern lebih. Senang abang kita rasa susah hati lah, berat, rasa sangat burden lah, beban sangat ni. Satu ketika ni penduduk Quraisy kata-kata ni jadi satu keadaan yang sangat tegang, sangat membebankan, di mana al-mar'ati makhzumiyah, seorang perempuan dalam kalangan Bani Makhzum, allati saraqat, yang mana dia didapati mencuri. Kenapa dia bersusah hati? Sebab perempuan ini, satu dia perempuan, yang kedua dia dalam kalangan T20. Bukanlah T20, orang kayangan. Kalau ada lebih pada T20 dah, lebih pada tu lagi, dia golongan bangsawan, elit. Dia bukan sekadar kaya, tetapi dia golongan yang disegani, golongan bangsawan. Dia punya bloodline dia itu orang hormati. Bani Makhzum, tuan-tuan. Bani Makhzum ini antara bani yang disegani dulu di Mekah. Siapa contohnya Bani Makhzum? Antaranya ialah Walid bin Mughirah, yang saya pernah cerita sebelum ni, saya tak ingat, di masjid. Bukan di masjid ni kot, pasal masjid ni baru kan. Yang mana dulunya penduduk Mekah zaman jahiliah, setiap tahun mereka akan tukar kelambu Kaabah. Tukar kelambu Kaabah. Kalau tahun ini seluruh penduduk Mekah share duit ramai-ramai tukar kelambu, the following year Walid bin Mughirah seorang, dia tak mau share dengan orang lain, dia seorang saja mampu untuk tukar seluruh kelambu Kaabah. So the following year balik, seluruh orang Mekah balik himpun share duit ramai-ramai. The next year Walid bin Mughirah seorang, dia tak mau share dengan orang, dia punya kaya.
Anak-anak dia ada yang sama nama macam dia, Al-Walid juga. Ada seorang lagi anak dia nama Khalid bin Al-Walid, anak dia tu. Satu bani keturunan yang terkenal, yang warrior mereka itu pun ada, kekayaan mereka pun ada, nama mereka pun harum. Tiba-tiba of silent ni perempuan ni boleh pergi mencuri. Sebab tu tuan-tuan, dalam pelaksanaan hudud ni, kalau orang tu mencuri, dia bukan terus potong tangan. Tengok dulu, yang pertama dia curi tu apa, dalam situasi yang macam mana. Lepas tu tengok pula barang yang dicuri tu dalam keadaan bagaimana. Kalau barang itu ditinggal dalam keadaan cuai, orang curi, akan kena taksir tapi tak kena hudud lagi. Contoh orang pergi curi kereta tu dalam keadaan enjin duk buka, tak kunci. Orang pergi masuk start buat pelari, orang tu dapat tangkap, tak potong tangan lagi. Sebab kecuaian yang ada pada tuan barang dan juga barang tu juga. Tapi dia kena hukuman lain lah. Kemudian bila dah habis selesai semua syarat, tengok pula yang sariq, tukang curi tu pula. Adakah tukang curi tu susah? Dan kalau yang dicuri tu barang makanan, tak boleh potong tangan. Banyak ni proses untuk pemotongan tangan ni, bukan terus potong, tidak. Yang kita duk takut sekarang ni, dia bukan potong terus, tidak. Jauh lagi nak pergi potong tangan tu. Cuma usaha, cuma bila pelaksanaan itu berlaku, orang akan takut. Yang takut siapa? Penjenayah. Orang tak buat jenayah tak takut. Sebab pelaksanaan hukum undang-undang Islam lah undang-undang yang paling adil sekali. Yes, kita boleh kata tak boleh buat hari ni ustaz, dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Bila nak boleh izin? Memang tak boleh buat terus sekarang, tapi usaha ke arah itu. Kita kena ada satu blueprint, satu convention yang besar-besaran, duduk bincang betul-betul, kau punya bincang. Usaha ke arah itu kena ada. We must take it seriously. Dan saya pun tahu dia tidak begitu mudah untuk kita buat terus. Tak boleh sekaligus buat, kita faham. Sagi hadis ni pun akan ajak kita tuan-tuan. Cuma usaha ke arah itu kena ada. Sagi kita usaha tu benda apa? Sebab undang-undang Allah yang paling adil sekali. Undang-undang Allah lah undang-undang yang paling adil sekali. Baik. Maka bila perempuan ni dia cukup syarat lah, senang abang. Dia dengan keturunan yang kaya, dia pun ada duit dan sebagainya, dan barang yang dicuri tu bukan barang makanan. Dalam riwayat yang lain sebut dia curi kain kot, yang mahal lah. Peristiwa ni berlaku selepas Fathu Mekah. Dalam hadis ni tak sebut, tapi dalam riwayat yang lain. Baik. Maka bila dia mencuri ni, kalau ikut hukum ni memang dia kena arah lah. Dia kena hudud dah. Maka dia pun susah hati, tak kala Datin Seri ni kita nak potong tangan dia. Maka faqal, mereka berkata sama-sama mereka, wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah. Maka dia pun duk bincang sama-sama mereka, macam mana kita nak bawa benda ni pergi habaq kat Nabi? Kita tak boleh sorok pada Nabi. Kita nak kena habaq dekat Nabi sebagai hakim, sebagai rasul, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah. Kita nak kena pergi bagi tahu dekat Nabi cerita ni. Tapi siapa yang nak bawa cerita ni pergi dekat Nabi dan nak selotok dengan Rasulullah agar dapat, orang kata apa, ijah sikit, ngejah. Dalam bahasa ni kita kata kau tim lah. Kok Nabi boleh ejah, dia ni bukan orang biasa-biasa, keturunan bangsawan ni, takkan nak kena hukum. Dia bukan golongan B40, dia golongan tinggi-tinggi, takkan nak hukum dia. Berlaku tak tuan-tuan dalam zaman sekarang? Banyak tuan-tuan. Orang yang mencuri besar-besar terlepas, orang yang mencuri sikit-sikit begitu sukar, susah. Kita duduk dalam pentadbiran penjawat awam. Saya sebut dalam video ni, salah ke tak salah saya tak tahulah. Tapi saya tak merujuk pada mana-mana kerajaan. Saya ingat siapa pun sama lah bila tukar pun. Yang di bawah ni tuan-tuan, bagus. Bukan nak kutuk, nak puji. Bagus. Bagus sungguh-sungguh tuan-tuan. Dalam ni ada cikgu tak? Kadang-kadang kita nak beli satu-satu barang, maka pun kena sampai 3 quotation. Punya susah kadang. Kedai mana nak bagi quotation kat kita, sekadar nak beli kapok maka, tapi lepas tu tak beli kat dia. Nak kena pergi sediakan 3 quotation. Nak bawa budak pergi keluar, nak sewa van sehari, setengah hari pun 3 quotation, pergi cari pula 3 orang. Kadang-kadang undang-undang ni dia ajak kita menipu. Minta maaf sebut. Kita terpaksa pula abang dekat orang yang nak buat tu agar abang buat dummy. Kadang dia tak mau, kadang dia jadi sebenarnya bagus benda tu, tapi budaya yang macam ni jadi rumit sangat. Dan benda tu ada pro and con, bagus juga, tapi yang tak bagus dia bila yang di atas tak jadi begitu. Yang bawah ni jadi susah sangat ni. Tuan-tuan pun tahu lah, kadang terlebih tu kurang, kadang bukan terkurang, terlebih pun kadang-kadang. Tuan-tuan pun faham lah yang bekerja di jabatan-jabatan ni. Tak mencuri, tak menipu pun, tapi
kerumitan yang mereka buat tu sampai tahap lah kita tak payah pakai duit peruntukan lah, pakai duit sendirilah. Setakat nak pergi beli makan, nak pergi beli barang kat budak-budak, pakai duit sendiri sudahlah. Betul hujung tahun duit tak habis, kena lagi pasal apa duit tak pakai habis. Kena pula. Dia jadi rumit tuan-tuan. Nah, tapi yang di atas tak nampak macam tu kerumitan. Dia pun macam mudah. Nah, memang dunia memang begitu nak buat ke mana. Nah, kadang-kadang orang tu dia kaya, dia pangkat besar tinggi, dia kena saman kereta, dia dah member. Dia boleh aja. Tapi orang tu miskin, dia kena saman 300, dia kena banyak 300 walaupun dia susah lagi. Yang senang dia bertambah senang. Itu lumrah dunia. Ya, tuan-tuan ingat tak gambar bujang lapuk Perani buat balik mau coklat dengan duit kat mak dia. Kan? Dia kata kat mak dia kan, kan mak dia kata Perani sampai bila hang nak buat kerja ni. Kan Perani kan nama dia kan. Mak nak Perani jadi macam mana? Dia kata dunia ni kalau kita baik, tunduk, sopan, ya, jujur, orang akan pijak kita mak. Tapi kalau kita sombong, bongkok, bangga diri, takabur, orang akan puji kita melambung mak. Memang dunia begitu tuan-tuan sekarang. Dulu pun begitu lumrahnya. Allahu akbar. Kadang-kadang tak apa ambil lah, sambung dulu. Maka depa ni pun nak minta mengejahkan Rasulullah. Dan orang pernah ataupun tidak ada attempt untuk pergi jumpa Rasulullah mengejah hukum. Ada dah sebelumnya. Sebab tu depa takut. Sebelumnya tuan-tuan dalam hadis Bukhari juga, ada seorang lelaki ni dia mai kat Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, anak aku telah menzalimi seseorang." Anak dia pemuda, bujang. Anak aku telah, ni hadis Bukhari, anak aku telah bekerja dengan seorang lelaki ni. Anak aku kerja dengan dia, makan gaji dengan dia. Lepas tu anak aku bercinta dengan bini tokek. Ni hadis Bukhari. Kemudian berlaku penzinaan. Anak aku telah berzina dengan bini majikan dia. Maka ini aku datang bawa 100 ekor kambing dengan seorang hamba. Nak serah pada Rasulullah ataupun nak serah kepada masyarakat Islam, saya tak tahu, ambil kat Nabi lah. Dengan tujuan ini saya banyak ganti balik agar anak saya tak kena hudud. Nabi marah tuan-tuan. Nabi kata ambil balik kambing hang, ambil balik hamba ni, anak hang akan kena sebat juga pasal anak dia bujang. Kena sebat dan akan dibuang negeri setahun. Adapun bini bos dia kena kejam sampai mati. Hadis riwayat Ibnu Umar. Maksud bila peristiwa tu berlaku menunjukkan Nabi kalau dalam bab hukum hakam tak boleh bincang. Bukan tak boleh bincang, minta maaf, astagfirullahaladzim. Bukan tak boleh bincang, saya minta maaf lah, terlepas cakap. Bukan tak boleh bincang. Memang tak boleh bincang pun. Cuma sebab orang akan kata hadis Ma'is, saya salah hadis Ma'is, dia jumpa Rasulullah, dia pergi cerita depan-depan. Dia ada satu bab yang lain. Tapi hadis ini bila dia mai, dia minta nak mengejah. Hadis Ma'is, tuan-tuan tahu hadis Ma'is kan? Yang dia jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, qad zanaitu ya Rasulullah, fatahhirni ya Rasulullah, saya telah berzina, tolong hukum saya." Nabi kata, "Gila apa?" Nabi kali ikut lain. Ma'is ikut dia lagi, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, saya berzina Rasulullah, tolong hukum saya." Nabi kali ikut dia lagi, dia ikut Nabi lagi. Masa tu ramai kawan-kawan duk dah, sahabat yang duk kata. Sampai nak dia kata, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, saya berzina Rasulullah, tolong bersihkan saya." Maksudnya hudud saya. Nabi kata, "Mungkin hang pegang saja kot. La'allaka masa, mungkin jadi boleh jadi hang pegang saja kot." Kata Ma'is, "Tak pegang, memang saya zina." Nabi kata, "Hang salah faham kot. Mungkin tak zina, mungkin hang adalah minta maaf sebut bawa budak muda kita hang ringan-ringan kot. Ya. Saya tak tahu bahasa akademik dia apa. Apa? Ringan-ringan ni banyak. Bahasa orang muda dia kata ringan-ringan lah kan. Bahasa akademik dia apa? Tak tahulah, maybe lah, saya pun tak tahu. Tapi maksudnya tak berlaku zina ke tak berlaku kemasukan itu. Sebab zina ni tuan-tuan, bukan kita pergi tangkap orang maksiat, tengok dalam bilik, berzina. Tak. Itu dia melakukan khalwat. Tapi bukan zina, kita tak tahu. Kan? Betul tak? Sampai kita nampak berlaku itu. Nabi kata, "Mungkin hang pegang cium-cium saja kot. Tak, saya memang zina." Maka bila dia berkerah macam tu, maka Nabi jatuhkan hukum pada dia. Ya. Okey, tentang tak boleh bincang dengan macam kasar ayat tadi kan, bukan. Rasulullah insan, manusia istimewa, agung, sangat baik. Cuma when it's come to keadilan dan hukum, bukan tak boleh bincang. Maksud saya macam mana? Saya takut orang salah faham cakap saya ni. Bila datang tentang keadilan, Nabi sangat mendenggakkan keadilan. Itu maksud saya, yang lebih bahasa lagi lebih sedap. Sebab dan Nabi bila Nabi hukum penjenayah ataupun orang yang melakukan kesalahan, Nabi tidak ada apa-apa personal kepada dia. Kita akan tengok perempuan ni segi apa jadi kesudahan dia. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nuaiman yang dia kaki minum arak tu kan. Bila kena dengan sahabat sambil marah dia, sambil ini dia sambil cerca, dan Nabi marah. Nabi kata jangan cerca dia. Dia ni lebih sayang Allah dan Nabi daripada hangpa.
Walaupun dia dah minum arak lebih, walaupun dia langgar hukum hakam, tapi jangan cerca lebih pada dosa dia, lebih pada kesalahan dia. Maksud tuan, kita tak boleh hina orang, kita tak boleh rasa kita ni mulia diri, suci diri, orang lain rendah belakang, tak boleh rasa macam tu. Kita tak tahu apa amalan orang lain yang tersembunyi, tuan-tuan. Kita tak tahu. Tak boleh sekali-kali kita merasa kita mulia lebih pada orang lain. Jangan. Sekali-kali jangan kita rasa macam tu. Baik. Maka bila mereka teringat kes-kes lama yang macam tu, maka Nabi memang takkan negotiate bab-bab macam ni, bab-bab hukum hakam ni. Maka dia berkata, siapa dalam kalangan kita ni wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nak harap siapa untuk bawa cerita ni pergi abang kat Nabi. Tu cerita dia. Wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulullah hibbu Rasulillah. Siapa lagi dia kata kalau bukan Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah. Nampak? Zaman tu dah ada dah, daripada harap kat orang yang boleh ngejah. Dia berkata siapa lagi nak pelemah Nabi? Usamah bin Zaid lah, kekasih Rasulullah. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid cucu angkat Nabi, anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kan anak angkat Nabi. Dulunya panggil Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat tukar jadi Zaid bin Harithah. Tapi Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah, seorang hamba yang dihadiahkan Siti Khadijah kepada Rasulullah. Nabi sayang sungguh kat Zaid, anak lah, sampai orang bagi dulu Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat tukar bagi Zaid bin Harithah balik. Kalau saya nak cerita tu, kita akan balik ke sebelah. Saya nak beritahu panjangnya cerita bila Zaid dengan Rasulullah ni punya rapat dulu ni, zaman sebelum kerasulan lagi. Sampai tahap ayah Zaid, si Harithah ni cari merata anak dia ni kan, lepas perang hilang, kena jual merata, sampai akhirnya masuk Mekah. Tanya ada tak orang sekian tubuh badan hitam tak elok, tuan-tuan. Bagi tahu, budak tu anak Muhammad. Maksudnya Rasulullah ambil hamba Siti Khadijah hadiah kepada Rasulullah. Maka bapa kandung dia dengan anak Harithah ni, dengan anak sulung dia, pi jumpa di rumah Rasulullah. Masa tu belum Nabi. Jumpa, tengok anak kandung dia Zaid. Maka jomlah balik. Tulis tak tuan, saya bayar balik kat tuan sekian-sekian harga, saya beli balik ni anak saya ni, anak kandung saya ni. Mak dah tunggu di rumah, abang dia abang dia duk ada lagi ni, tengok ni abang dia duk ada ni, saya rindu anak kandung. Maka Nabi kata ikut Zaid lah, kalau Zaid nak pi, saya tak ada masalah. Nabi baik. Tuan-tuan, apa Zaid kata? Saya tak mau. Zaid tak mau ikut bapa kandung dia balik, nak duduk dengan bapa angkat dia. Kita boleh bayang tak bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana Nabi layan budak-budak, bagaimana Nabi punya sifat pengasih ni, tak tahu nak abang punya agung sampai tera tu. Bapa kandung nak main turut balik, tak mau balik. Tuan. Maka Zaid bin Harithah ni, Zaid dalam Quran sebut dengan nama Zaid, dan ada kisah dia kan, dengan pernikahan dia dengan Zainab. Baik, panjanglah, so kita tak mau cerita. Saya start buka cerita yang tu tak habis. Tak maaf lah. Contoh carilah dekat internet banyak cerita pasal tu. Kalau bukan saya pun orang lain pun banyak cerita. Tapi menarik cerita pasal Zaid ni, pasal dia melibatkan hukum hakam. Baik, tak apa. Zaid menikah dengan Ummu Aiman, dapat anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni umur dia sama dengan Sayyidina Hasan. Umur dia sama dengan Sayyidina Hasan. Adalah sirah banyak Nabi reba dia dengan Sayyidina Hasan, duk kiri kanan paha Nabi dan sebagainya. Jadi pokoknya Nabi sangat sayang dekat Usamah bin Zaid, itu pokoknya. Cucu angkat Nabi. Nabi sayang. Baginda Nabi SAW sangat sayang cucu-cucu, sangat sayang. Jadi kita heranlah kita sayang cucu, tuan-tuan. Kita, saya pun tak ada cucu. Tapi kita sayang cucu sungguh. Cik Wan sayang cucu ni, kalah sayang anak kadang-kadang. Pasal apa, bila main tua ni, dia rasa sifat pengasih ni banyak, tapi dia tak tahu nak luah. Bini pun sama-sama tua kan? Anak pun besar-besar dah. Maka bila keluar cucu, tu dia sayang lebih. Tok Wan sayang cucu lemah. Tok Wan dengan cucu lemah dengan kata lah, tuan-tuan. Cucu suruh dukung, cucu suruh kokong. Cucu suruh bawa pergi kedai, bawa. Tok Wan dengan cucu jangan kata lemah. Baik. Maka Nabi sayang sungguh-sungguh cucu-cucu Nabi, Umamah binti Zainab, Hasan, Husain. Nabi sangat sayang. Baik. Maka tuan-tuan, Usamah bin Zaid bukan cucu kandung, cucu angkat. Sebab dia anak kepada anak angkat. Baik. Maka sebabkan Usamah ni kesayangan Rasulullah, maka dia berkata kita habaq kat Usamah, so Usamah habaq kat Rasulullah. Mungkin Nabi boleh tenang sikit. Itu cerita dia. Fakallamahu Usamah, maka depa beritahu kat Usamah, dia habaq sat dekat Nabi. Usamah pun masa ni belia lagi. Saya ingat tak sampai 20 tahun lagi kot. Sampai tak Ustaz? Usamah lahir 7 tahun sebelum hijrah. Tuan-tuan kira Ustaz? Usamah lahir 7 tahun sebelum hijrah.
Bermaksud bila berlaku peristiwa hijrah, Usamah umur 7 tahun. Okey. Nabi duduk di Madinah 10 tahun, tapi Fatuhu Mekah tak sampai 10 tahun kan. Tahun ke berapa? 7. 7 8 lah noh. Kira-kira 8 jemput 7, 15 tahun. Plus minus betul tak? Lebih kurang kita 4 kita kata. Mudah lagi lah. Ni duk polemik satu hari 2 hari ni tuan-tuan. Tentang hijrah ni, ma'al hijrah ni. Kita bergaduh sajalah ni noh. Allah. Memang ma'al hijrah tak berlaku bulan Muharram, dia berlaku Rabiul Awal. Ya, cuma kita ambil spirit itu. Itu sejarah dia tuan-tuan cerita. Bagaimana sejarah dia berlaku? Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata pada zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar hantar surat politik lah, surat rasmi kerajaan ni kepada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa, bila surat tu sampai ke Abu Musa Asy'ari, jadi arahan tu jadi tak clear. Arahan ni arahan lama ke arahan baru? Maka bila Abu Musa tanya Sayyidina Umar, ini bila punya arahan? Sebab dulu kan lambat surat nak sampai. Tahun bila, tarikh bila, bulan bila. Maka Sayyidina Umar masa tu dia terdetik. Ya. Satu lagi peristiwa masa ulama tabi'in, Maimun bin Mihran jumpa Sayyidina Umar, pun benda yang sama juga, bincang tentang tak clear tarikh itu. Maka menyebabkan Sayyidina Umar panggil para sahabat duduk bincang, kita nak kena buat kalender Islam. Maka ada dalam kalangan sahabat kata, kita tak payah buat kalender Islam lah, ikut kalender Rom sudahlah, ataupun kalender Parsi. Sayyidina Umar tak setuju, kita kena ada identiti kita sendiri. Maka bila bincang-bincang, ada sahabat kata kita nak kira tahun, kita ambil sebenarnya kelahiran Rasulullah. Ada sahabat tolak, Sayyidina Umar tolak. Kata sebab apa kalau nak tolak? Sebab nanti sama macam Kristian, pasal dia ambil kelahiran Nabi Isa. Ada kata kita ambil daripada mulanya Islam, permulaan Islam. Pun ditolak juga. Ada yang cadangkan ambil tarikh kewafatan Nabi, pun Sayyidina Umar tak setuju, lagi lah tak elok. Sayyidina Ali yang cadang, kita ambil sejak peristiwa hijrah, itu permulaan kepada Islam. Jadi dimulakanlah kalender hijrah bermula daripada tahun, patah balik berapa tahun bila, okey itu satu hijrah. Macam itulah. Itu permulaan dia. Jadi adapun bulan dimula, kenapa tak mula dengan Rabiul Awal, mula dengan Muharram? Ada 2 pendapat. Dua-dua betul. Satu pendapat Ibnu Hajar sebut sebab hasrat hijrah itu Nabi telah bermula sejak Muharram lagi. Ibnu Hajar sebut. Satu lagi sebab memang dalam zaman jahiliah lagi pun memang Muharram ini dia sebagai bulan awal, sebab orang baru restart balik lepas balik haji Zulhijjah. Maka Muharram ni satu permulaan yang baru, sebab bila lepas balik haji kan kita pulang dalam keadaan seperti mana bayi baru lahir. Jadi permulaan baru start balik, jadi mula Muharram. Bahkan kalau ikut kalender Arab pun memang Muharram bulan yang awal, Safar ni bulan yang kosong. Jadi bekalan semua tak ada, dia pakat keluar cari makanan. Safar kosong. Bila Rabiul Awal, musim bunga bermula, musim bunga berakhir. Kemudian Jamadil Awal, Jamadil Akhir nak mula musim kering. Bulan Sya'ban ambil pada Tasya'abash, maksudnya cari bekalan minuman. Sebab Ramadan maksudnya kering kontang. Jadi Sya'ban tu maksudnya Tasya'abah, keluar cari air siap-siap. Jadi dulu tu ada nama-nama tu. Jadi susun balik saja, tak ada isu pun sebenarnya. Tapi yalah, kita zaman sekarang ni kita jadi semangat semangat nak bergaduh. Jadi siapa aku nak lawan, siapa aku nak tibai, siapa aku nak ketok. Jadi gitu lah ni. Kita tak berdamai dengan masyarakat, kita tak berdamai dengan jiran-jiran, kita tak berdamai dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kita tak berdamai dengan diri sendiri pun. Maka kita menjadi satu masyarakat yang tak torah duduk, tak tenteram duduk. Aku nak bergaduh dengan siapa hari ni, aku nak tibai siapa hari ni, siapa pun tak kenal, semua orang tak betul. Kita mendidik masyarakat kita sekarang jadi macam tu. Kadang-kadang sedih. Saya selalu sembang dengan kawan-kawan, dengan Abang Jack Larita, kadang-kadang dengan Ustaz Anas bersama kita. Kadang-kadang kita tengok orang ni kan, hampa tak letih ke bergaduh? Hampa tak letih ke bergaduh? Kita Allah, susah hati lah bergaduh dengan orang ni. Tak letih. Kadang-kadang saya tiap hari tulis kat Facebook, semua benda yang hatred belaka, kebencian saja. Positive vibes tu tak ada, tak letih ke? Kadang-kadang yang nak tulis tu bukannya orang biasa, orang masjid surau, orang nak pergi dengar ceramah, kadang orang dakwah. Aku susah hatilah, awak lah jadi sampai tora-tora tu, tak letih ke? Kadang-kadang kita layan kita punya orang yang tak sefahaman dengan kita, seolah-olah macam dia tu musuh agama. Tak boleh sampai tora-tora tu tuan-tuan. Sambung baliklah. Baik. Maka jumpa dengan Usamah bin Zaid jumpa kat Rasul, beritahu kat Rasulullah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Usamah bin Zaid cerita dekat Nabi jadi marah. Pandai apa duk guna cucu aku pula.
Nak suruh slotok dengan aku. Apa tahu kalau hampa main sendiri memang berkena. Hampa pergi hantar budak pula main sembang dengan aku. Macam tu lah cerita dia. Maka Nabi kata apa? Sallallahu Nabi kata apa? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah hampa hantar dia mai kat aku ni agar hampa minta syafaat, agar minta kurang, agar minta diskaun tentang hudud Allah? Hudud ni had ketetapan Allah. Tilka hududullah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tiba-tiba hampa hantar orang main dengan pakat pula nak ambil cucu angkat aku pula agar mungkin aku boleh slow down. Hampa adakah tujuan hampa hantar dia main? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah hampa bawa dia main ni agar nak bagi tahu, agar boleh diskaun, agar boleh slow talk, agar aku juga boleh bagi rukhsah tentang hudud Allah? Nabi marah tuan-tuan. Nah, baik. Thumma qama, terus Nabi bangun. Faqtataba. Nabi bangun dan berkhutbah. Thumma qala innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu iza saraqa fihimus syarif. Sesungguhnya telah celaka umat sebelum kamu ini ketika mana iza saraqa fihimus syarif, bila mana orang-orang mulia dalam kalangan mereka mencuri, tarakuh, mereka tinggalkan, mereka lupakan, mereka pejamkan mata. Ya. Nabi kita telah binasa umat-umat sebelum kamu bila mana orang-orang kaya, orang-orang kayangan, orang-orang hebat dalam kalangan mereka mencuri, tarakuh, mereka lupakan, tinggalkan, masuk bawah kapet sebab member mereka. Ha? Kes besar macam mana pun, berapa bilion pun, berapa banyak kes pun, tapi sebab dia orang besar, maka simpan, tutup kes. Wa iza saraqa alaihimud da'if aqamu alaihimul hadda, aqamu alaihi hadda. Dan bila mana orang daif, mustadafin, orang miskin mencuri, rakyat bawahan kadang-kadang terpaksa mencuri, hampa tegakkan undang-undang. Kadang-kadang dia terpaksa curi roti sebab anak dia tak makan, tak ada apa nak makan, curi pampers, hampa tangkap, hampa penyerahkan dia. Ya? Tapi bila orang atas ni, bukan di Malaysia lah, ni seluruh dunia berlaku benda ni kadang-kadang. Nah, Malaysia pun tak terlepas. Ya? Tapi kalau orang atas ni banyak mana pun sebab kawan, dia boleh lupa dan dia lagu tu ya. Orang-orang lama dulu kan ada hutang dengan kerajaan, dihapus kira dan sebagainya. Bukan kita tak baca sejarah tu, bukan kita tak tahu. Nah, semua orang tahu. Nah, ini it is an open secret. Nah, tentang bagaimana hutang-hutang kerajaan yang dihapus kira oleh beberapa orang bangsawan dulu, menteri-menteri dulu. Tuan-tuan membaca sejarah tu, tuan-tuan membaca paper, kita membaca, kita tahu sejarah tu. Tapi beberapa ramai anak muda yang PTPTN, muda, tak mau. Ha? Tapi maksudnya orang bawah ni lagu tu lah. Ha? Saya bukan boleh ceramah lagu ni kan. Kalau sampai kat mak saya ke mak belakang saya kena marah. Hang ni timun, depa tu derian. Jangan kata macam-macam. Depa hantar habis bola ketam ni ulang ayat tu. Pasal duk teringat kes Ustaz Pulau Keri dulu kan. Viral cerita tu. Jadi saya tulis apa-apa sikit lagi saya kena marah. Mak melakam, pok melakam, mak orang lama depa risau kan. Depa membesar zaman Tun Mahathir kan, zaman tu kan keras sikit kan. Kita kena mengaku lah kan. Jadi dia mungkin ingat zaman sekarang macam tu. Saya ingat zaman sekarang tak macam tu dah kot. Kerajaan mana pun dia slow down sikit lah. Walaupun ada satu dua kes, tapi tak sekeras dulu saya ingat. Tak sabarlah transfer terus. Tak tahulah kok ada balik, no? Tapi tak apalah. Saya tak mau sebut berkaitan dengan kerajaan politik kepartian. Saya ingat samalah. Ini untuk kita bersamalah. Kita duk kadang-kadang kita memisahkan diri kita dengan parti. Kita dengan kawan-kawan kita sama-sama jemaah masjid. Kita meletakkan jurang kepartian. Sedangkan yang di atas tu ikut suka depa. Ada masa depa nak bersama, depa bersama. Ada masa mereka nak bergaduh, depa bergaduh. Kita nak ikut tunjuk depa. Lepas tu kita yang duduk di tengah-tengah ni dituduh ni tak ada prinsip. Orang yang tak ada prinsip ni siapa sebenarnya? Orang yang ada prinsip sendiri. Aku ikut yang betul ya. Ataupun orang yang aku ikut atas kata kanan, aku guna kanan. Aku atas kata guna kiri, aku guna kiri. Yang mana tak ada prinsip sebenarnya? Ya. Saya pun kalau bagi saya tak ikut. Kita taat selagi mana boleh taat. Tapi kalau nampak tak betul ya. Tak kira lah warna sama pun. Saya pegang macam tu. Saya tak paksa tu ikut cara saya. Tapi bagi saya Allah bagi akal kita masing-masing. Nah, kita boleh menilai. Nah, baik buruk. Kita semua matang, kita semua besar, kita semua ada akal cerdik. Kadang-kadang orang kata hang tak tengok ke yang atas tu dah salah teruk dah. Tahu salah, tapi depa di atas depa tahulah, kita ikut sudahlah. Rugi Allah bagi kita akal, kan? Tak tahu kan saya pegang macam tu, saya minta maaf lah. Kadang sedih juga kadang-kadang kawan-kawan kita belajar tinggi-tinggi tapi jadi lagu tu.
Sambunglah. Saya ingat orang Melayu, orang Malaysia ni tak payahlah teruk sangat politik sampai teruk-teruk tu. Kita terlalu banyak berpolitik. Baik, sambunglah nah. Maka Nabi kata orang dulu celaka, binasa sebab mana bila orang kaya merompak, mencuri ataupun buat kesalahan dalam kalangan mereka, taraku, mereka tinggalkan. Dan bila mana orang miskin mencuri dan merompak ataupun mencuri terpaksa, kadang-kadang mereka menegakkan hudud undang-undang Allah, maka binasa umat terdahulu. Tuan-tuan, ini memang berlaku. Bila Nabi kata umat terdahulu merujuk kepada mana? Umat-umat Bani Israel zaman dahulu misalnya. Memang berlaku, tuan-tuan. Mereka mengubah hukum-hukum Allah, mengubah ayat-ayat Allah. Allah sebut dalam Quran kan, Allah kata celaka mereka ini yang yaktubu biaidihim, yang menulis kitab-kitab Allah, yang menulis kitab-kitab dengan tangan mereka sini, summa yaqulu hadza min indillah, dan mereka kemudian mereka mengatakan ini daripada Allah, sedangkan depa yang tukar. Nah, tuan-tuan, pada tahun 586 sebelum Masihi berlaku satu peristiwa di mana Raja Nebukadnezar daripada Babylon mai serang kerajaan Yahudi Selatan di Baitul Maqdis 586 kalau saya silap plus minus Masihi. Dia tawan semua tribe Yahudi di Baitul Maqdis, dia bawa pulang ke Babylon. Dan masa itu di depan mata mereka Raja Nebukadnezar ni bakar habis semua Taurat ni, semua kitab-kitab lama ni bakar habis. Dan no one of them, tak ada seorang dalam kalangan mereka yang hafal kitab-kitab ni. Maka bila semua dibakar, maka zaman itu ulama-ulama mereka yang mendiami Iraq di Babylon ni mula menulis semula kitab mereka. Golongan ini disebut sebagai golongan Scribis. Scribis ke Scribis? S-C-R-I-B-E-S. Tuan-tuan bunyi sendirilah. Scribis ke Scribis? Macam nama penyakit ni no? Scribe lah, Scribis kot no? Mereka menulis semula. Dan ketika itulah mereka menulis menurut hawa nafsu mereka. Masa itulah yang mereka tak boleh, yang mereka tak setuju dengan undang-undang dulu, yang Nabi Musa turun dulu. Masa inilah peluang untuk mereka tukar. Maka mereka menulis menurutkan hawa nafsu mereka. Sebab tu tuan-tuan, hari ini rabai Yahudi yang jujur, yang tulus dengan agama, dengan kebenaran pun mereka kritik Taurat sekarang. Mereka kata bagaimana penulis-penulis dulu, Scribis ke Scribis, tak tahulah bunyilah macam mana pun. S-C-R-I-B-E-S. Saya ejar, saya siap. Kok tuan-tuan nak balik Google. Tapi tak ada dalam Google saya ingat, tapi dalam kajian akademik banyak. Nah, bagaimana dia boleh tulis syurga yang Adam dengan Hawa duduk itu seperti mana taman tergantung Babylon? Itu menggambarkan sebab apa? Sebab dia tulis zaman itu. Jadi dia tak boleh gambarkan yang lain. Jadi itu menggambarkan dia reka. Ya. Kemudian pada tahun 530 lebih sebelum Masihi, masuk turun lagi 60 tahun kemudian, datang Cyrus the Great daripada Parsi. Ada orang kata itulah Iskandar Zulkarnain, ada kata bukan. Tak apalah, tak payah bergaduh. Tapi Cyrus the Great datang menghantam kerajaan Babylon, dan dia bagi kebebasan untuk orang Yahudi balik semula ke Baitul Maqdis. Pada masa itulah zaman Ezra, tapi lepas pada itulah, saya nak beritahu zaman itulah geng-geng Yahudi ni mula lagi kemah menulis semula kitab-kitab ikut suka mereka. Taurah ni ada 3. Old Testament ni 3. Yang pertama tu Taurah. Dalam Taurah tu pecah lagi 5. Dia daripada Genesis, apalagi kemudian Exodus, kemudian Numbers, Deuteronomy, satu lagi saya tak ingat, 5. Dalam tu dia cerita semualah. Kemudian bab yang kedua tentang para nabi, dan bab ketiga Old Testament. Tapi yang banyak dirujuk ni yang 5, yang Torah, yang disebut sebagai Torah tu. Dan golongan Scribis dan Pharisees ni, 2 golongan ni, depa inilah yang pada asalnya yang merancang untuk mensilibuskan semula Yahudi ikut acuan depa. Di situlah terbit Talmud, terbit Tuhan Yahweh, semua tu depa zaman tu lah. Mula kata Ezra anak Tuhan dan sebagainya, semua laku zaman itu. Baik. Dia menukar kitab-kitab Allah. Sebab tu dia melindungi golongan-golongan depa. Baik. Itu zaman depa tu berlaku. Dan memang sejarah itu terus berulang, tuan-tuan. Memang depa itu menjadi satu golongan yang memelihara golongan kaya yang berkedudukan tinggi dan menyiksa golongan bawah. Dan peristiwa ini juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku. Bagaimana satu ketika, saya nak cerita lagi. Nak cerita sekarang guys lagi, saya cerita terus lah, tak mau tergantung. Bagaimana satu ketika di Madinah
ada 2 orang Yahudi yang berzina, laki dan perempuan lah berzina. Maka mereka tu ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah, sebab Rasulullah juga hakim negara. Maka bila dibawa kepada Nabi, Nabi tanya kepada mereka, Nabi tanya kepada mereka, bagaimana apa nama ni, ini hadis Bukhari tuan-tuan. Nabi kita, dan hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Umar. Nabi kata, bagaimana dalam kitab kamu hukuman untuk orang berzina? Apa hukuman dia? Nabi tanya para pemuka, para pemimpin mereka, para ustaz mereka, ulama mereka. Yang berzina tu orang kayangan, orang besar. Maka Nabi kata, macam mana dalam kitab hampa kata apa? Ikut kitab hampa lah orang Yahudi, macam mana? Itu juga satu pengajaran kepada kita. Kita tak boleh force orang ikut kita kalau dia bukan agama kita. Tapi okay, kalau agama apa macam mana? Maka sebabkan yang berzina tu orang kayangan, maka ustaz-ustaz dia untuk guru ulama dia ni kata, Rasulullah, ya Rasulullah, macam ni kalau dalam agama kami, orang yang berzina ni kami kena hitamkan muka dia, kemudian kita kena pangkah macam gambar Alibaba Bujang Lepur, pangkah muka dia, kemudian kita kena malukan dia, kita letak di atas belakang binatang, kita bagi binatang tu tawaf pusing kota biar semua orang tengok. Kita kena malukan dia. Kemudian Nabi kata, ada bukti tak? Ada dalil tak? Nabi pun minta dalil. Yalah, kita nak dalil lah kan? Kita nak proof. Ada dalil lah. Kita mana nak tengok dia pembuk main kitab. Pembuk main kitab. Ada sebahagiannya itu betul, di sudut macam kena, adalah saya tak ingat sangat, tapi sebahagiannya betul sebab dalam hadis sebut dia baca depan Nabi tak boleh baca kan. Jadi dia macam ni dia buka kitab dia. Kamera lari tak apa lah. Dia buka kitab dia baca tak depan Nabi ke tu. Dia baca, dia tak tangan ke tu. Dia tak tangan lagu tu. Maka dia baca kena ni. Ayat yang kata kena rejam, dia tutup dengan tangan. Ditutup dengan tangan. Yang kata rejam tu ditutup dengan tangan. Ditutup dengan tangan. Maka Nabi duduk dengar. Sebelah Nabi ada seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni siapa? Tokoh besar Yahudi yang masuk Islam. Tak boleh murung dia ulama besar Yahudi dulu. Dia jadi sahabat Nabi, dia duduk sebelah Nabi. Nampak tuan-tuan? Nabi panggil ahlinya datang duduk sebelah. Itu baru betul. Dalam bab ini siapa ahlinya? Dalam bab perbandingan agama, okey, go, you ustaz dalam bidang ni, Muqarrarul Adyan, you go, you cakap bab ni. Awak ustaz dalam bidang tauhid, okey, awak cakap tauhid. Awak mungkin pakar faraid, silakan faraid. Orang lain mungkin dia tahu basic, tapi untuk go deeper dia tak tahu, so tak payahlah. Sebab nanti jadi fitnah. So sama macam kes ni, kenapa Nabi tak panggil yang lagi besar, Abu Bakar, Umar semua? Even mereka ada, tapi maksudnya kenapa yang duduk di sebelah jadi saksi Nabi tu Nabi panggil bekas Yahudi mas? Sebab dia bekas Yahudi, dia ahli dalam bidang tu. Maka Nabi panggil Abdullah bin Salam duduk sebelah Nabi. Dengar tok guru Yahudi duduk cerita ni, buka kitab lagi kat atas, tutup dengan tangan ni. Abdullah bin Salam kata ulang balik. Tok guru dia ulang balik. Betul dia baca tu. Tapi tak ada kejam. Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, suruh dia angkat jari dia. Pandai dia kata kipas angin, dia kata kipas helikopter di atas. Dia letak jari. Dia tak kata kipas helikopter, saya tambah ni. Kipas dia letak jari. Maka Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, suruh dia angkat jari. Nabi kata angkat jari hang. Ulang balik. Kata Abdullah bin Salam. Dia pun ulang. Memang ada ayat kejam. Ada hadis tu dalam ni, saya tak mau buka panjang, saya tak apa yang Arab. Panjang, cerita tu panjang. Kan saya nak buka kok. Ya, panjang tu. Ada dalam ni, bila Abdullah bin Salam kata angkat jari, maka apa nama ni, angkat jari baca ada kejam. Jadi hukuman depa dengan kita sama. Tadi ustaz kata dia bertukar habis. Memang dia bertukar, tapi dia tak tukar sampai 100%. Yalah, sebahagiannya lagi dia tak sempat tukar ataupun yalah, itu yang digunakan oleh Syekh Ahmad Didat almarhum, Dr. Zakir Naik, yang untuk counter depa balik kan. Macam ayat ili lemah sabak tani, pasal tu banyaklah. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Tuhan yang depa mungkin tak sempat tukar engkau, ataupun sebab banyak sangat tangan kan. Jadi begitu. Jadi sebahagian ayat-ayat itulah yang masih lagi digunakan oleh kita untuk counter depa balik. Maka rupanya depa memang ada tujuan itu. Nampak perangai depa. Hatta sampai zaman Rasulullah pun depa buat perangai lagu itu lagi.
Sebab yang berzina tu ialah orang-orang yang besar, maka dia kata lagu tu, kita bagi hitam muka, kita pangkah muka, tak atas belakang muka, bagi pusing kota. Oh, pandai. Ya? Rupanya kena rejam. Rejam, dia bertutup dengan jari tu. Depan Rasulullah dia boleh buat. Itu Yahudi. Ya? Ini Bani Israil dulu lagi lah. Ya? Sambung boleh lah. 8.51 lagi 9 minit. Maka bila mana jadi begitu, memang umat-umat sebelumnya itu jenis macam tu. Ya? Dan kalau kita mengulangi kesilapan umat-umat terdahulu, bila mana iza sadaqat fihi musyarif taraku, bila mana orang-orang besar dan mulia itu mencuri, kita tinggalkan. Ya? Kita lupakan, kita tinggalkan. Nabi guna taraku, tinggalkan. Wa iza saraqat fihi muddaif aqamu alaihi al-hadda. Dan bila mana orang miskin mencuri, kita tegakkan undang-undang. Maka kata Nabi, binasa. Kalau kita tak ubah cara kita, kita akan binasa. Tuan. No? Baik. Maka Nabi kata macam tu. Kemudian Nabi sambung, tuan. Macam mana? Sambung terus. Lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Waimullah, ataupun demi Allah, kata Rasulullah. Lepas Nabi kata macam tu kan, Nabi kata demi Allah, lau sarqat Fatimah bintu Muhammad, ataupun lau Fatimah bintu Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Kalau anak aku sendiri Fatimah ini mencuri, aku potong tangannya. Tu Nabi bagi satu perbandingan yang cukup tinggi ya tu. Hampa nak kata siapa lagi? Jangan kata hampa Umar Usamah untuk slotok geng kayangan. Anak kandung aku yang paling ku sayang ni, kalau dia curi, aku sendiri potong tangan dia. Siti Fatimah tak mencuri lah, tapi kalau dia mencuri, aku potong tangan dia. Dalam syarah kata apa? Kenapa Nabi kata macam tu? Sebab nak bagi tahu itu level paling tinggi lah tu. Hampa jangan minta aku slotok untuk orang kaya ke, hantar cucu angkat main sembang ke. Anak kandung curi pun aku potong. Tuan-tuan, hadis ni kalau kita tengok secara keseluruhan, dia nak bawa kepada kita apa? Saya nak bagi tuan-tuan nampak. Hadis ni tuan-tuan, dia datang kepada kita, walaupun dia macam tu, kita nak, sebenarnya dia ada dua peringkat. Peringkat yang pertama Nabi sebut tentang apa? Tentang keadilan sosial dulu. Peringkat yang kedua tentang practicality dia. Ya? Tuan-tuan nampak tak? Baris yang atas tu, bab yang atas, walaupun dalam hadis yang sama, Nabi kata apa? Ahlakal lazina min qablikum, binasa umat sebelum kamu, iza saraqat fihim syarif taraku wa iza saraqat fihim dhaif aqamu alaihi al-hadda. Kalau umat sebelum kamu binasa, sebab apa? Sebab bila orang kaya mencuri, kamu tinggal, depa tinggal. Bila mana orang miskin mencuri, depa tegakkan undang-undang, binasa. Habis ayat tu Nabi kata apa? Kalau Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau anak aku mencuri, aku potong tangan dia. Dia dua peringkat. Maknanya towards that practicality, towards practical, iqamatul hadd. Sebelum nak pergi kepada bab practical hudud itu, bab yang pertama di atas tu kena lepas dulu. Iaitu apa? Keadilan sosial. Selagi mana kita berada dalam sebuah negara yang mahkamah itu berasingan, ada golongan lain yang boleh terlepas, ada golongan yang above the law, walaupun kita kata tak ada, tapi realitinya tak begitu. Kalau kita terus menerus buat hudud on the spot, maka dia akan jadi fitnah kepada agama balik. Lepas itu kita kena clear yang atas. Sebab tu saya kata blueprint kena siap. Satu benda yang menunjukkan kita ada strong effort toward hudud. Dan kita sampai hari ni kita yakin hudud the only penyelesaian. Kita kena yakin tuan-tuan. Walaupun kita kata kita tak mampu buat sekarang, tapi dalam hati kena ada yakin. Ya? Sungguh-sungguh. Kalau kita mati pun mati dalam keadaan kita nak, jiwa kita, hati kita nak ke arah hudud. Ya? Allah akan bagi kepada kita tentang kedudukan itu. Man sa'alallaha syahadah bisidqin a'adda lahu manazila syuhada in mitta ala firasyih. Siapa-siapa yang nak mati syahid sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh kepada Allah, kalau dia mati atas katil pun, Allah akan letak darjat daripada kedudukan syuhada. Maknanya apa? Kalau kita nak sungguh-sungguh tak sempat dapat apa yang kita nak, benda yang baik itu, kita akan mati, Allah akan letak kita pada kedudukan itu, kedudukan pejuang agama. Pejuang agama ni bukan pejuang parti politik agama, pejuang agama.
Tak kisahlah dalam bidang dakwah ke, dalam bidang akademik, dalam bidang bisnes, mungkin tuan-tuan dalam bidang bisnes. Tapi tuan-tuan dalam bidang bisnes, tuan-tuan mengutamakan kebersihan, tuan-tuan suruh pekerja-pekerja tuan-tuan tutup aurat. Itu bukan agama. Agama itu. Nah, kita jangan sempitkan skop agama itu. Luah, agama ni luah lagi. Saya kerja cuci longkang balik bandaran, agama kat mana ustaz? Tak agama. Cuci longkang bagi bersih, jaga kebersihan, agama. Agama itu luas. Kita jangan ada satu golongan yang mengatakan we are the player of the religion. Kami orang agama. Apa bukan? Tidak. Sebab tu saya tak setuju kadang-kadang benda-benda yang minta maaf saya berbeza sikit banyak dengan orang. Pasal tu saya tak banyak ceramah. Minta maaf lah. Kalau tak setuju pun jangan marah saya depan. Marah saya kat belakang. Lepas tu saya kalau lepas kuliah, tuan-tuan perasan tak? Habis kuliah, lepas mayang, bagi salam, baca doa, saya terus balik. Saya tak tunggu. Saya tahu orang akan main maki saya. Bukan semua orang lah. Kalau maki saya takut. Kalau main puji pun saya takut juga. Sekali puji saya tak ikhlas pula. Jadi saya terus cepat-cepat. Anxiety juga tu pun. Dah saya nak cerita yang saya tak berapa setuju kadang-kadang keuntungan agama tu diuntungi oleh sebahagian pihak saja. Kadang-kadang dana zakat, dana wakaf, kenapa sebahagian kelompok saja yang dilihat kaum agama dia dapat untung daripada benda tu. Bukan salah dia, tapi kenapa orang lain tak boleh dapat benefit daripada benda tu, walaupun ada tapi tak banyak. Kita dah banyak ada mahat tahfiz yang biasa, tak bolehkah kita buat satu mahat tahfiz untuk orang buta? Di Afrika ada mahat tahfiz Nur for the blind. Buat satu, banyak sangat dah sekolah agama madrasah ni buat satu khas for orang buta. Fasiliti dia semua untuk orang buta. Braille dalam tu, buat satu mahat tahfiz untuk OKU satu misalnya, untuk orang pekak macam mana nak hafal Quran, ada alat-alat dia semua. Saya teringin ada satu sekolah asrama penuh mahat tahfiz pun madrasah yang khusus untuk orang obesiti. Lampau tak saya kata macam tu? Maknanya budak ni dia gemuk. Pasal ni masalah kat Malaysia sekarang. Dia gemuk sangat. Kemudian pergi sekolah pun tak nak tingkat 4 jenuh khabat. Pergi sekolah pun kawan-kawan duk mengata, duk bully. Kurikulum kat sekolah pun tak berapa sesuai. Tarik masuk mahat tahfiz kita. Tapi silibus kita, kurikulum kita dan pemakanan kita memang khas untuk dia. Dia keluar lepas 3 tahun dia kurus. Dia fit. Kita kena buat dah tuan-tuan. Ke arah itu boleh tak? Banyak lagi lah benda dalam kepala ni, tapi saja cerita sikit-sikit. Dia tak boleh dia menguntungkan satu pihak saja. Dia biar ada komuniti lain yang mendapat keuntungan dia. Tidak satu pihak saja. Saya minta maaf kalau saya berbeza. Tapi begitu. Baik, ke-9 dah. Jadi hadis ni 2 bab. Bab yang pertama kena clear keadilan sosial itu kena clear. Bab yang kedua, okey, bila kita dah clear, tak ada orang above the law. Semua orang sama di sisi undang-undang. Siapa pun kamu, Datuk Seri ke apa ada pun keturunan darah apa-apa pun sama saja di sisi undang-undang. Okey, tak ada mahkamah asing untuk kamu, maka okey, kita berani buat cara tu. Okey, the next step. Tapi itu bukan bererti satu excuse untuk kita tak buat hudud. Hudud kena buat. Usaha ke arah tu kena pi. Ini bukan politik. Saya ingat tak politik ke hudud politik apa hudud? Tak hudud lah. Tak politik politik lah hudud. Tak politik lah. Politik lah tu, cuma bukan politik kepartian. Baik, sambung pun nak habis aku 8:59 jam saya. Maka Nabi kata, kalau anakku sendiri mencuri, aku akan potong tangan dia. Baik, hadis ni berhenti dekat tu. Lau anna Fatimah ibnatu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau anakku sendiri Fatimah itu mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Seperti mana saya kata tadi, hadis ni ada banyak jalur yang lain. Baik. Dalam ni dalam syarah yang saya download ni, dalam saya punya telefon ni, dia bermain daripada Ibnu Majah. Ada saya sebut tadi Ibnu Majah, kemudian Sunan Nasa'i juga ada Mujtaba. Ada juga daripada Musnad Ahmad, Imam Ahmad ambil daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar daripada Rasulullah SAW. Kemudian hadis riwayat Muslim pun ada. Dalam satu riwayat yang daripada saya baca daripada jalan Zada Yunus bin Anfi riwayati, dari jalan Yunus ni ada salah satu riwayat dalam salah satu jalan lah. Selepas daripada Nabi potong tangan itu, potong tangan perempuan tu, Nabi mengasihi dia, mendoakan dia dan memuliakan dia. Itu Rasulullah SAW. Itu yang saya kata tadi. Kalau kita baca ni saja tak habis, kita akan tergantung apa jadi kat perempuan tu kan. Baik.
Wa 'inda an-Nasa'i min hadis Ibnu Umar, daripada Sunan Nasa'i jalur bawa kepada Abdullah bin Umar, dalam tu ada panjang lagi. Kan saya tadi riwayat bi makna. Jadi jalan cerita Abdullah bin Umar. Pasal yang kita baca malam ni jalan cerita siapa ni? Jalan cerita tuan-tuan. Kah? Siapa cerita ni? Kan? Kau seseorang pada tadi ni sejam ni. Siapa cerita? Tuan. Aisyah betul tak? Aisyah yang cerita hadis ni kan? Baik. Yang dari Sunan Nasa'i, Abdullah bin Umar yang cerita. Abdullah bin Umar bercerita, panjang lagi lah. Abdullah bin kata apa? Lepas berlaku macam tu, Nabi panggil perempuan tu, Nabi kata, "Qum ya Bilal." Nabi suruh Bilal bangun. Faquz biyadiha, pegang tangan dia. Faqata'aha, potong tangan dia. Maksudnya suruh Bilal bangun, potong tangan dia. Wa fi riwayatin an Aisyah, riwayat Aisyah yang lain juga sebut begitu. Sebut yang satu lagi yang Nabi memuliakan dia lepas pada tu. Baik. Wa indal Hakim qala Ibn Ishaq. Al-Hakim ni mustadrak. Wa haddatsani Abdullah bin Abi Bakar anna Nabi SAW ni yang saya tadi riwayat daripada Muhammad bin Abi Bakar. Selepas pada tu kana ba'da zalik yarhamuha wa yasiluha. Selepas pada peristiwa itu Nabi memang memuliakan dia. Maksudnya apa? Nabi tidak ada personal bila menghukum penjenayah ataupun orang yang buat salah. Selepas dia buat salah, dia dihukum, kemudian Nabi dengan dia kosong-kosong. Nabi tak ada dendam, tak ada rasa macam skeptikal, tidak ada sinis. Dia ni bekas banduan. Tak ada. Awak dah telah menjalani hukuman awak. Sekarang awak datang, okey. Awak juga sahabiah. Nabi memuliakan dia dan mendoakan dia. Bahkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat an Abdullah bin Amr inda Ahmad, ni dalam Musnad Ahmad, bawa kepada Abdullah bin Amr punya jalan pula. Annaha qalat, perempuan ni tanya Nabi lepas pada potong tangan tu, dia tanya Nabi. Bukan on the spot, lepas tu mungkin beberapa lama lepas tu, wallahu ta'ala alam, tapi dia tanya Nabi. Qalat, berkata perempuan itu, "Halli min taubatin ya Rasulullah." Adakah saya ni ada ruang untuk bertaubat lagi ya Rasulullah? Ni dah lepas potong tangan. Sebab apa? Kana ba'da dzalik, bukan sebelum lah, selepas. Dia rasa macam dah lepas potong, habislah aku, semua orang tengok dia ni lah potong tangan itu ni teruk. Dia tanya, "Rasulullah, saya ni ada ruang lagi kat di sisi Tuhan? Saya ni ada ruang lagi tak di sisi Tuhan ni? Ada ruang untuk saya bertaubat?" Kata Nabi, "Antal yaum." Hang hari ini seumpama kal yaumi wulida. Nabi kata, bukan kata taubat, tapi hang selepas pada peristiwa itu, hang seumpama baru dilahirkan daripada rahim mak hang. Nabi kata, suci, bersih. Itu sebab tu kita nak hudud. Pasal hudud ni dia selesaikan di dunia dulu dah. Tuan-tuan. Tapi yang tertariknya pasal dia tanya Nabi tu, ada tak ruang untuk saya taubat? Nabi pujuk dengan kata, bukan kata takat taubat. Hang ni lepas pada peristiwa hukuman tu ditegakkan, hang ni bersih macam hari engkau dilahirkan keluar daripada rahim mak engkau. Bersih. Itu hudud, penyucian. Sebab tu hadis Ma'iz yang dia kata, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku telah berzina, tolong cuci aku, sucikan aku," kan. Tuan-tuan, sejauh mana kita lari daripada Allah, pintu untuk kita kembali tak pernah tertutup. Tidak ada mana-mana pintu yang lebih besar daripada pintu taubat. Ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu taubat. Allah sebut, "Ya ibadiyallazi," saya selalu ulang, "ashrafu ala anfusihim," kan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, menzalimi diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah guna kata ganti nama, wahai hambaku. Wahai hambaku. Hamba ni kedudukan yang sangat tinggi. Untuk dimensi langit, hamba ni paling tinggi. Dimensi manusiawi, hamba paling rendah. Tapi dimensi ilahi, bila Allah dah declare, we as servant Allah, kita sebagai hamba Allah, itu kedudukan yang sangat tinggi. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam syarah, dalam tafsir, bila surah Isra, bila mana Allah sebut, "Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram." Maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan buka tafsir. Kata mufassir sebahagian yang mengatakan apa? Kebanyakan mengatakan, kenapa Allah menggunakan abdihi? Allah tak menggunakan Muhammad.
ataupun Maha Suci Allah yang memperjalankan Rasulnya, tapi Allah guna abdihi, hambanya. Sebab nak bagi tahu itu kedudukan yang sangat tinggi. Bila mana Allah dah meletakkan kita ini sebagai hambanya, itu sudah cukup tuan-tuan. Itu sudah cukup. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Masuklah kamu dalam kalangan jemaah hamba-Ku. That was the first syarat. Then barulah dan wadkhuli jannati. Lepas tu masuklah syurga Aku. Berapa ramai dalam kalangan kita berebut nak masuk syurga dulu, lupa nak jadi hamba, hingga tahap dia lebih kenal syurga berbanding Tuhannya, Tuhan kepada syurga itu. Berapa ramai berebut nak syurga sampai terlupa pemilik syurga itu siapa. Berapa ramai orang berebut nak masuk syurga sampai parking merata masjid, sampai blok orang tak boleh masuk. Bukan masjid ni, masjid di Afrika. Pasal nak masuk syurga, tapi dia lupa nak menyantuni orang lain. Ada orang dia keluar rumah nak pergi masjid cepat, nak duk sah nombor 1, nak masuk syurga. Dia pergi lempak sampah tepi jalan, tak masuk dalam tong sampah betul-betul. Dia menyusahkan orang lain. Esok orang nak kutip sampah jadi payah. Pasal apa? Pasal dia nak masuk syurga. Dia rasa dengan dia memburu sah pertama, dia rasa dia boleh syurga dah, sedangkan dia menyusahkan orang lain. Banyak tuan-tuan orang salah faham tentang syurga ini, menyebabkan dia menyusahkan orang lain. Walaupun dia sangka benda itu kecil, bila dia sangka benda itu kecil, lagi besar tuan-tuan masalah dia. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut, bila dia sangka benda yang dia buat itu kecil, dan memang kecil, tapi dia sangka tak menyusahkan orang sangatlah, kecil-kecil ni, remeh itulah lagi besar di sisi Tuhan. Tuan-tuan, ada benda amalan baik kita buat kecil ya, kita sangka tak apalah, tu sahabat orang kecil-kecil. Rupanya di sisi langit, di sisi Allah, dia sangat besar. Ada dosa yang sangat kecil yang kita buat, tapi kita anggap dia kecil dan remeh. Di sisi Allah dia sangat besar. Ada dosa yang sangat besar kita buat, sangat besar dosa itu, sampai kita tak mampu nak mengangkat kepala lagi, tunduk minta ampun setiap masa, kita rasa besar sangat dah. Tapi di sisi Allah, Allah boleh hapuskan. Ghafartu laka la ubali, aku boleh ampun, aku tak peduli, kata Allah. Mai Allah ampun. Sebab tu dalam Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari kata apa? Ada orang masuk syurga dengan dosa dia, ada orang masuk neraka dengan pahala dia. Bukan masuk syurga dengan pahala, maksudnya dia rasa pahala dia besar, dia rasa amalan dia cukup banyak. I'timad alal amal. Itu hikam nombor 1, tuan tengok balik. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudi ziyal. Yang hikam pertama. Dia rasa dia dah cukup. Dia rasa amalan seluruh kehidupan dia boleh menempatkan dia dalam syurga. Kalau syurga itu dibayar dengan amalan, nescaya dia tak mampu membayar sewa syurga walaupun 1 jam. Kerana syurga itu rahmat daripada Tuhan. Kehidupan ini rahmat daripada Tuhan. Kita mintalah pada Allah agar sentiasa ihsan, kesian, rahmatilah kita dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, bulan depan panjang. Bulan depan saya ingat saya nak bawa kisah panjang tentang fitnah, hadisul ifki. Hadis ifki ni hadis fitnah. Orang munafik fitnah Siti Aisyah berzina, kan? Hadis itu terkenal. Tapi hadis tu sangat panjang. Memang tak boleh habis sebulan. Mungkin bawa lama. On tak on, tuan-tuan? Tuan-tuan jawab kat Ustaz Anas lah, nanti abang dengan saya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilmal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.